Salam sejahtera kepada pencara yang kami hormati, yaitu Puan Estelina Mucindin. Kami dari kumpulan 9 yang terdiri daripada saya, Fleming JP John, Muhammad Izatul Izzat bin Ahad, Muhammad Alif bin Rahman, Donli Janting Anak Petrik, Yusrian Syah bin Muhammad Yunus, dan juga S. Ahmad Syafi'i bin Saidi. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan tajuk kami berkaitan motosikal Honda. Oke, pertama sekali kita masuk pada bagian pengenalan, di mana motosikal Kapcai Honda ini berenjinkan 4 lejang silinder tunggal dan sesaran injin antara 49 hingga 109 cc. Motosikal ini dikeluarkan sejak daripada tahun 1958 dengan jumlah pengeluarannya sebanyak 60 juta pada tahun 2008, menjadikan Honda Cub sebagai kendaraan bermotor paling banyak dikeluarkan dalam sejarah. Secara amnya, Honda Company Ltd telah ditubuhkan pada 24 September tahun 1948 oleh pengasasnya yaitu Soichiro Honda. Dan secara amnya juga, selepas Perang Dunia Kedua berakhir, ide pembuatan motosikal oleh Soichiro Honda terinspirasi daripada pemasangan enjin di basikal, di mana Soichiro Honda hanya menggunakan bahan terbuang daripada mesin perang untuk membuat enjin pada basikal buatannya. Lalu beliau menjual hasil produknya itu dan mendapatkan sambutan yang hangat daripada pelanggannya. Produk ini terjual dengan sangat laris, sehinggalah Soichiro Honda membuat proyek pembuatan motosikal pertamanya pada tahun 1948 dan telah berjaya menghasilkan motosikal terlaris jualannya di dunia. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan bagian produk. Produk yang kami pilih adalah motosikal bernama Honda C100 Super Cup. Motosikal ini juga dikenali sebagai Kapcai. Ianya merupakan keluaran dari serikat besar, yaitu serikat Honda. Motosikal ini mempunyai injin 4 lejang silinder tunggal. Bukan itu saja, lajunya juga mampu mencapai 109 cc. Tambahan, sejak tahun 1998 Honda C100 Super Cup ini dikeluarkan secara menerus dengan jumlah pengeluaran yang mencapai 60 juta pada tahun 2008. Hal ini telah menjadikan Honda C100 Super Cup ini sebagai kendaraan bermotor yang paling banyak dikeluarkan dalam sejarah. Masuk di Malaysia, kendaraan Honda C100 ini sahaja melebihi 2 juta setelah dibawa masuk oleh Bonshu Honda. Seterusnya masuk pada kepentingan dan kelebihan. Motosikal Honda C100 ini mempunyai 5 kelebihan ataupun kepentingan. Yang pertama, harga murah. Yang kedua, jimat minyak. Yang ketiga, kos penyelenggaraan murah. Yang keempat, ringan dan senang ditunggang. Dan yang last, jenama yang dipercayai. Yang pertama, harga murah kerana motor ini tidak melebihi 10,000, mungkin dalam 3,000 lebih. Dan yang kedua, jimat minyak. Jimat minyak ini kerana motosikal ini mempunyai 4 lejang, yang mana tidak sama seperti motosikal Yamaha Y125ZR yang hanya mempunyai 2 lejang. Dan yang ketiga, kos penyelenggaraan yang murah. Hal ini kerana alat ganti motosikal ini terdapat di mana-mana di seluruh Malaysia dan tidak perlu diimport dari negara luar. Yang keempat ialah ringan dan senang ditunggang. Hal ini menyebabkan perempuan boleh menaiki, orang tua pun juga boleh menaiki kerana ringan dan senang dibawa. Dan yang last sekali, jenama yang dipercayai. Honda di zaman ini di masa ini sangat dipercayai kerana tahan lasak dan ketahanan kualiti alat-alat dari pemasangan motosikal itu. Dan yang terakhir, Honda ni sudah tertanam di jiwa masyarakat ataupun di kepala masyarakat yang mengatakan Honda ini, dari syarikat Honda ini adalah keluaran yang terbaik dengan kualiti yang bagus dan harga yang mampu milik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya S. Ahmad Syafi'i akan menerangkan sedikit tentang sasaran pembeli untuk produk kami. Okey, setiap produk yang dijual pastinya memiliki sasaran pembeli kepada siapa dijual, sama ada lelaki atau wanita, golongan yang berumur, belia atau kanak-kanak. Produk yang dijual ini adalah jenis kendaraan, yaitu motosikal Honda C100, yaitu sejenis kendaraan yang sememangnya sangat dekat dengan semua lapisan masyarakat. Di sini terdapat 3 golongan yang menjadi sasaran kami untuk membeli produk jualan kami, yaitu yang pertama, orang dewasa, anggaran umur 18 tahun dan ke atas.
Kenapa? Karena umuran orang dewasa biasanya umuran yang sudah mampu mendapat pendanaan sendiri atau pekerjaan. Jadi dengan ini mudahlah untuk menguruskan keperluan jangka panjang motosikal ini seperti minyak, cukai jualan, dan servis. Selain itu, kami juga menyasarkan pelajar sekolah tinggi yang suka membeli sesuatu yang murah seperti motosikal ini yang harga lebih rendah. Di samping motosikal ini juga adalah keperluan mereka. Terusnya, sasaran kedua adalah golongan yang berumur anggaran 50 tahun ke atas. Karena golongan seperti ini lebih gemar menggunakan kendaraan seperti motosikal yang boleh dibawa ke mana-mana. Tambahan pula, bentuk motosikal ini adalah rata di bagian tempat duduk yang membawa kepada ciri-ciri keselesaan dan mengelakkan daripada sakit pinggang. Karena itulah ianya sesuai kepada golongan yang berumur. Akhir sekali, golongan ketiga yang menjadi sasaran kami ialah golongan remaja atau belia 15 tahun dan ke atas. Kenapa? Karena motosikal Honda C100 ini adalah motosikal model lama. Oleh itu, harga pasarannya juga adalah rendah berbanding dengan motosikal model terbaru. Jadi dengan adanya kendaraan seperti ini, ianya akan memudahkan perjalanan pelajar-pelajar ke sekolah. Tambahan pula, ianya amat sesuai karena kos keperluan motosikal model ini juga tidak terlalu tinggi. Selain itu, Honda C100 ini juga adalah model yang sangat tahan dan berkualiti. Walaupun rupa penampilan luarannya tidak bergaya seperti motosikal terbaru, namun motosikal ini juga amat jimat dalam penggunaan bahan apinya. Oleh itu, dengan kualiti dan kos rendahnya amat sesuai pada golongan remaja 15 tahun dan ke atas. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Rahman, memegang nomor matriks BA 20160908. Seterusnya saya akan menerangkan tentang strategi retorik penulisan. Secara amnya, strategi retorik dalam penulisan terdiri daripada beberapa bentuk seperti penerangan, pemberian, pendedahan, pemujukan, penceritaan, dan akhir sekali penghujahan. Namun, dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan 3 aspek strategi retorik penulisan yang terlibat saja, yaitu terdiri daripada retorik penerangan, pemujukan, dan juga pemberian. Bagi aspek yang pertama adalah retorik penerangan. Amnya lagi, penggunaan retorik seperti retorik penerangan akan memfokuskan terhadap penerangan secara terperinci sesuatu perkara. Sebagai contohnya, penerangan terhadap motosikal Honda C100 itu sendiri, agar ianya mempunyai permintaan yang tersendiri. Perkara tersebut akan dilihat melalui aspek yang sangat penting, seperti motosikal Honda C100 merupakan kenderaan bermotor yang sangat ringan, boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Tambahan lagi, ianya juga mempunyai ukuran size yang lebih kecil, serta harga yang jauh lebih murah berbanding motosikal yang lain, seperti Yamaha LC135 ataupun Yamaha Y15. Seterusnya adalah retorik pemujukan. Retorik pemujukan ini bertujuan untuk memujuk pembaca bagi mempengaruhi pemikiran serta keyakinan mereka bagi mempercayai terhadap sesuatu perkara. Dapat dilihat dalam penulisan esei ini yang memperincikan maupun menerangkan tentang motosikal Honda C100, ianya juga bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pembaca dalam membuat keputusan untuk membeli motosikal tersebut. Hal ini diperkatakan sedemikian karena jelas dilihat peningkatan kendaraan di jalan raya semakin meningkat seperti mana yang telah difahamkan. Oleh itu, dengan penggunaan motosikal di jalan raya, ianya sedikit sebanyak mengurangkan kesesakan jalan raya di samping mudah untuk menuju ke destinasi yang ditujui dengan jangka masa yang agak pendek. Akhir sekali adalah dari aspek retorik pemberian. Seperti mana yang telah dijelaskan bahawa retorik ini bertujuan untuk menyampaikan fakta dan maklumat yang lengkap terhadap pembaca maupun pendengar. Perkara ini boleh dirujuk melalui motosikal Honda C100 dari segi kelebihan serta kekurangan yang telah dikeluarkan secara sah oleh syarikat itu sendiri. Sebagai contohnya adalah motor tersebut mempunyai 4 lejang silinder, berat sekitar 75 hingga 90 kilo ataupun bersamaan 165 hingga 198 lb dan dikeluarkan sejak tahun 1958. Penerangan yang dirujuk melalui fakta ini memainkan peranan yang sangat penting bagi meningkatkan pasaran Honda C100 itu sendiri.
Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Yusrian Syah bin Muhammad Yunus dengan nomor matriks BA20110365 akan menerangkan berkaitan kaedah penulisan menyokong strategi retorik penulisan. Yang pertama sekali yaitu induktif, memulakan sesuatu perenggan dengan ayat-ayat yang khusus lalu diikuti oleh ayat-ayat yang lebih umum. Contohnya, Honda C100 motor kegilaan ramai sudah menggunakan enjin 4 dejang, silinder tunggal injap atas, menyebabkan membakar ban api secara perlahan berbanding dengan motosikal jenama Yamaha 125ZR menggunakan 2 lejang susunan silinder. Silinder tunggal condong ke hadapan yang membakar ban api dengan cepat. Karena hanya menggunakan 2 lejang, jelaslah motor Honda C100 boleh dikategorikan sebagai motor yang murah dan jimat. Seterusnya, deduktif, yaitu memulakan sesuatu perenggan dengan ayat-ayat yang lebih umum dan diikuti oleh ayat-ayat yang khusus. Contohnya, motor Honda C100 boleh dikategorikan sebagai motor yang murah dan jimat. Sudah menggunakan enjin 4 dejang, silinder tunggal injap atas, menyebabkan membakar ban api secara perlahan berbanding dengan motosikal jenama Yamaha 125ZR menggunakan 2 lejang susunan silinder. Silinder tunggal condong ke hadapan yang membakar bahan api dengan cepat karena hanya menggunakan 2 lejang. Yang terakhir yaitu analogi. Analogi adalah sejenis perbandingan dengan menggunakan satu premis yang palsu ataupun kreatif untuk menjelaskan perkara lain dengan lebih efektif. Contohnya, motor Honda C100 merupakan motor keluaran lama tetapi lebih laris berbanding motor keluaran baru, yaitu jimat dalam penggunaan bahan bakar karena menggunakan enjin 4 lejang silinder tunggal injap atas yang menyebabkan bahan bakar api secara perlahan. Di sini jelas menggunakan perbandingan keluaran motor, yaitu C100 merupakan motor keluaran lama manakala dibandingkan dengan motor keluaran baru. Terima kasih kepada rekan pembentang saya sebentar tadi. Seterusnya saya Fleming JP John akan membentangkan di bagian impact ataupun kesan retorik. Yang pertama sekali, istilah retorik berasal daripada perkataan Greek, yaitu rio yang membawa maksud sebagai bertutur, dan yang kedua adalah tekikos yang membawa maksud sebagai kepalsuan. Dan kedua adalah retorik itu adalah satu seni pemakaian bahasa di dalam bentuk tulisan ataupun ucapan. Dan ketiga adalah retorik membantu kepada pembentukan corak penulisan yang lebih baik, seperti yang kamu dapat lihat di dalam esei penulisan kami dari kumpulan 9. Dan yang keempat, isi kandungan esei kami yang bertajuk motosikal Honda adalah sahih, disebabkan kami menggunakan teknik analisis retorik dengan merujuk kepada rujukan seperti jurnal dan artikel semasa penulisan esei ini. Dan yang terakhir adalah 3 teknik penulisan retorik yang digunakan di dalam kehasilan penulisan esei kami, yaitu teknik ethos, logos, dan yang terakhir adalah pathos. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih rekan pembentang. Nama saya Doli Janting Ana Patrick. Saya akan menerangkan slogan. Slogan adalah rangkaian kata pendek yang tidak dapat dilupakan untuk pelanggan. Slogan boleh membuat atau memecahkan imej yang dilemparkan kepada pelanggan bersama dengan logo syarikat. Terdapat 5 kepentingan slogan. Yang pertama, mempromosikan produk dan perkhidmatan serta kempen. Yang kedua, mendedahkan lebih banyak mengenai syarikat. Yang ketiga, membina identiti produk. Yang keempat, agar jenama dalam fikiran audiens. Dan yang terakhir, menjelaskan objektif kepada pengguna. Untuk slogan, kami telah memilih tidak pernah terlalu tua untuk menunggang motosikal. Hal ini kerana motosikal ini telah lama dihasilkan dan hanya pengumpul motosikal vintage yang suka akan motosikal Honda ini. Akan tetapi, motosikal Honda ini sangat sesuai ditunggang oleh individu yang berusia muda dan juga tua.
Terima kasih pada rekan pembentang saya sebentar tadi. Seterusnya kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Dimana yang pertama, semenjak daripada permulaan pertumbuhan Honda Motor Company Ltd, produk motosikal keluarannya sentiasa menjadi pilihan masyarakat. Dan yang kedua, penjelasan yang diberikan berkenaan motosikal Honda ini adalah jelas dan mudah difahami oleh para pembacanya. Dan yang ketiga, penggunaan teori retorik diguna pakai di dalam proses penulisan esai ini, seperti penggunaan teori strategi retorik tulisan yang mana membantu memberikan kaidah penyampaian ide dengan berbagai cara di dalam esai penulisan ini. Dan yang terakhir, retorik ini sendiri membawa maksud kepada seni pemujukan dengan menggunakan bahasa serta logik. Begitu juga retorik ini membantu mengajar untuk menguasai penggunaan tata bahasa, penyampaian satu pemikiran yang lebih teratur, serta sistematik, seperti hasil penulisan esai ini yang berkaitan dengan motosikal Honda. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.